Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan elit Negeri Johor serta semua peserta kursus penulisan amalan terbaik TS25. Alhamdulillah kita bertemu bersua dalam alam maya berkaitan dengan arahan daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa semua guru dan murid tidak boleh dan tidak dibenarkan untuk membuat apa-apa seminar, bengkel dan apa-apa aktiviti selain daripada PDP secara bersemuka. Maka rakan elit atau SI partner Negeri Johor mengambil inisiatif untuk membuat rakaman kursus yang dijangka berlangsung pada 26-28 ini dengan menggunakan rakaman secara offline. Jadi rakan-rakan peserta sekalian, bagi slot yang pertama iaitu slot paling penting untuk menentukan hala tuju penulisan kita bagi amalan terbaik TS25, maka saya hari ini membawa tuan-tuan untuk melihat perkara asas iaitu berkaitan dengan format penulisan projek atau program amalan terbaik TS25 Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Baik, yang pertama, kalau tuan-tuan lihat dalam paparan, ini adalah format penulisan projek. Tuan-tuan lihat dengan huruf besar itu, kemudian abstrak dan seterusnya muka surat yang pertama itu ya. Ini adalah covernya lah. Okey, di atas cover ini tuan-tuan harus menuliskan, pertama ialah format penulisan projek amalan terbaik itu huruf besar ya, huruf besar. Kemudian tulis apa tajuk projek tuan-tuan di sini, apa tajuknya. Kemudian nama tuan-tuan, iaitu nama pengetua atau nama guru besar. Di bawah ini namakan siapakah rakan elit tuan-tuan ya. Kemudian apa alamat institusi tuan-tuan, iaitu nama sekolah, kemudian alamat email ya, email pengetua, email guru besar dan SIP. Seharusnya kalau dapatlah email ini mestilah email rasmi, email rasmi MOE.gov untuk dituliskan di bahagian ini. Dan abstrak mestilah ditulis maksimum 250 patah perkataan, tapi janganlah tulis sikit sangat kan. Dia mesti menggambarkan pada apa yang tuan-tuan buat atau apa yang telah tuan-tuan laksanakan dalam program ini dan hasilnya atau impaknya dalam abstrak ini. Jadi janganlah terlalu banyak kerana ia akan nanti menjejaskan kepada muka surat penulisan tuan-tuan. Baik, kemudian letakkan kata kunci tidak lebih daripada 4 kata kunci. Maksudnya kata kunci ni bila bercakap saja tentang program itu, kita sebut saja, contohnya kalau program itu tentang Eco School, letakkan Eco School, atau yang lain mungkin kata kemenjadian murid, letakkan di situ. Apa saja berkaitan yang bila disebut saja perkataan itu, ia menggambarkan kepada projek atau program yang tuan-tuan laksanakan. Kemudian di sini letakkan biodata, nama, jawatan dan alamat tempat bertugas. Baik, itu secara keseluruhan tentang format penulisan bagi muka surat atau cover penulisan tuan-tuan. Saya harap jelas di sini. Seterusnya, format penulisan secara keseluruhan. Bagaimana nak menulisnya supaya kita sama ada penulisnya di Johor Bahru maupun di Tangkak, di Mersing, penulisannya adalah menggunakan format yang sama. Baik, pertama saya pergi kepada tajuk projek atau program. Baik, yang pertama paling asas, bagaimana ataupun apakah typo yang kita gunakan. Itu yang pertama, mestilah menggunakan Arial bersaiz 12
point, huruf besar, bold dan center. Maksudnya di atas ni tuan-tuan ya. Di atas sini. Arial 12 point, kemudian boldkan dia, letakkannya di center, di tengah-tengah. Itu yang pertama. Kemudian perlu ada nama pengarang, institusi, alamat email, Arial bersaiz 11, center. Tadi 12 kan? Now bagi nama pengarang, letakkan Arial bersaiz 11 untuk setiap pengarang yang terlibat. Kemudian kita pergi kepada kedua, penulisan teks pula. Tadi di atas kan cover tu. Now kita pergi pada penulisan teks. Gunakanlah tulisan Arial bersaiz 11. Ini standard ya, bersaiz 11. Kandungan projek perlu di-type langkau 1.5 atau spacing 1.5 pada kertas saiz A4. Tuan-tuan tahulah nanti bila kita nak settingkan muka surat atau paragraf itu, pergi kepada 1.5. Tuan-tuan boleh menulisnya dalam bahasa Malaysia ataupun dalam bahasa Inggeris. Hanya dua sahaja bahasa yang dibenarkan. Dan panjang penulisan maksimumnya ialah 15 muka surat. Tapi janganlah sedikit sangat, iaitu yang paling minimum ialah 10 muka surat. Kerana kalau sedikit sangat nanti kita tak dapat sampaikan konten dan apa yang telah kita laksanakannya dengan komprehensif. Baik, seterusnya yang ketiga, pengarang adalah bertanggungjawab menghantar projek atau program yang sesuai dari segi bahasa dan penulisannya serta tidak pernah diterbitkan atau dibentangkan sebelum ini. Projek ini mesti, kalau senang cerita, ini adalah kali pertama lah dibuat, diideakan, kemudian disumbangkan dalam koleksi penulisan amalan terbaik bagi TS25. Dan kalaupun pernah dibentangkan sebelum ini, kita akan dapat semak. Sebenarnya kita akan semak melalui mana-mana penerbitan ataupun pembentangan. Yang keempat, susunan maklumat pada projek. Bagi setiap projek dan program itu seperti yang diterakannya. Pertama tadi, tajuk, nama penulis, institusi, alamat email, abstrak, kata kunci, teks dan rujukan seperti yang telah dinyatakan dalam cover yang saya sebutkan awal tadi. Sekiranya untuk perkara 5 ya, sekiranya tuan-tuan ingin untuk memasukkan jadual atau rajah dalam teks tuan-tuan, dalam penulisan tuan-tuan, ini adalah formatnya. Bila kita buat jadual, maka tajuk jadual mestilah diletakkan di atas. Tajuk jadual. Letakkan nombor, katakanlah 1 jadual 1. Apa dia? Nyatakan tajuknya di atas. Tapi kalau rajah, tajuk rajah diletakkan di bawah. Rajah 1, rajah 2, rajah 3 yang mengandungi grafik-grafik. Itu rajah. Tapi kalau jadual, mungkin kita nak melihatkan data, maklumat lelaki, perempuan, semua diletakkan dalam jadual 1, jadual 2 ya, dan letakkan tajuknya di atas, sama ada jadual ataupun rajah yang hendak dimasukkan dalam penulisan tuan-tuan. Baik, yang keenam, rujukan hendaklah dinyatakan di akhir projek program dan disusun mengikut tertib abjad pengarang. Ini maksudnya dalam perkara rujukan atau reference ya, dan menggunakan kaedah APA. APA ini tuan-tuan boleh semak, lawati seperti laman yang diterakan di sini ya. Rujukan adalah seperti yang sebut menggunakan format APA versi 9. Ini contohnya ya. Tuliskan apa nama buku. Bila buku kita rujukkan mesti ada nama penulis, tahunnya, tajuk mesti di italics kan, lokasi penerbit dan penerbit. Di sinilah tuan-tuan boleh lihat yang seperti yang tertera ini, contoh penulisan mengikut APA. Ini bagi buku, ini bagi pengarang. Ini sekiranya tuan-tuan menggunakan jurnal. Bila menggunakan jurnal, tulis penulisnya siapa, tahun,
tajuk artikel, nama jurnal, di italicskan, nombor volume dan isunya, nombor muka surat. Supaya dilihatkan bahawa penulisan tuan-tuan adalah dalam bentuk akademik. Dan sekiranya ada bahan yang dirujuk berdasarkan pada proceeding, maka tulislah penulisnya tahun, bulan, tajuk artikel, di italicskan, projek, program, bentang bila, dan apa nama persidangan yang melibatkan pembentangan tersebut atau proceeding. Tuan-tuan lihat di sinilah contohnya. Di sini contohnya. Bagi artikel elektronik, tuan-tuan ambil daripada Google atau daripada mana-mana talian yang dijadikan sebagai bahan, maka ini adalah format penulisannya, ya. Bulan, tahun, tajuk artikelnya, laman web yang tuan-tuan ambil dan dicapai bila dan sebagainya. Contoh di sini, ya. UNCTAD Julai 2004 World Investment Report, The Shift Towards Services, United Nations Conference on Trade and Development, dicapai, kena tulis itulah, dicapai pada 26 Februari 2018 daripada ini apa alamat yang tuan-tuan ambil atau website yang tuan-tuan ambil untuk rujukan bahan tersebut. Baik. Kemudian perkara 8 tentang struktur penulisan pelaporan projek amalan terbaik ini. Ini adalah perkara daripada 8.1 pendahuluan. Kemudian kita akan mengikut peringkat dari satu peringkat ke satu peringkat. Iaitu peringkat 1 kita ada 4 peringkat. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3 dan peringkat 4. Akhirnya ialah penutup dan senarai rujukan. Baik, saya jelaskan sedikit berkaitan dengan peringkat. Selepas kita membuat pendahuluan, latar belakang program, projek, kita pecahkan perkembangan penulisan tersebut berdasarkan peringkat seperti yang sebut tadi. Peringkat pertama ialah berdasarkan perancangan projek atau mengikut proses penulisan. Kita mengikut plan dahulu, iaitu PDCA. Kita ikut PDCA, kita plan dulu. Bagaimana kita plan atau kita rancang program, tuan-tuan. Dia bukannya datang secara impromptu atau tiba-tiba, kan. Dia mesti harus melalui proses-proses perancangan. Bagaimana puan-puan nak tulis? Pertama, bagaimana you mengenal pasti cabaran atau masalah atau isu. Bila nak buat projek tu, dia bukannya kita ada idea tu kemudian baru kita nak fikirkan mengenal pasti cabaran. Bukan, kita kenal pasti cabaran dahulu, kemudian kita lihat bagaimana kita menentukan punca masalah, menentukan projek, program keutamaan, senaraikan apa projek-projek pilihan. Ini semua mengikut alat atau alat pengurusan yang tuan-tuan pilih lah. Itu akan dibentangkan oleh rakan saya nanti. Macam mana penggunaan alat pengurusan ketika tuan-tuan merancang, ketika tuan-tuan mengenal pasti cabaran, ketika tuan-tuan menentukan punca masalah, kemudian menentukan projek yang mana satu daripada pilihan-pilihan projek yang ada. Jadi mungkin banyak projek, banyak pilihan program, tetapi program yang tuan-tuan pilih untuk dibentangkan pada hari ini adalah program yang terbaik yang telah tuan-tuan lihat dalam segala sudut dan aspek. Selepas melalui proses perancangan itu, barulah kita go detail kepada program atau projek yang tuan-tuan telah pilih itu. Iaitu tentunya lah program dalam penulisan ini. Pertama, nyatakan apakah matlamat. Kemudian nyatakan apakah objektif untuk program ini. Objektifnya tentulah untuk menangani isu atau masalah yang telah tuan-tuan nyatakan di peringkat awal tadi. Baik. Seterusnya, perkara 5, spesifikasikan projek. You specify projek tersebut, programnya, buatkan carta perbatuan, anggaran kos, sasaran dan lain-lain. Kita nak spesifikkan projek itu. Kemudian rangkakan strukturnya.
bila kita sebut merangkakan struktur apa yang kita buat, tentunya ia melalui atau ia perlu dirancang secara strategik, dan tuan-tuan harusnya memasukkan itu program ini dalam plan strategik sekolah. Masukkan, kalau tidak dia tidak dapat dirancang dengan baik. Kita tidak dapat melihatnya secara total. So masukkannya dalam plan strategik. Kemudian tentunya bila kita bercakap tentang TS25, satu perancangan yang mesti kita buat yang tertera dalam modul iaitu PINTAS, Plan Intervensi Sekolah. Kemudian kerangkakan kerja jadual yang berkaitan. So mesti ada plan strategik, harus ada PINTAS dan kerangka kerja atau takwim atau jadual yang berkaitan. Baik, itu selesai untuk peringkat 1 iaitu perancangan. Now kita nak do-nya, kita nak laksanakan apa yang kita rancang tadi. Itu adalah dalam peringkat 2. Baik, dalam peringkat 2 iaitu dalam peringkat do atau pelaksanaan projek, bila kita nak buat kerja tuan-tuan, kita mesti ada jawatan kuasa kerja. Macam mana kita nak buat kerja kalau kita tak ada manusia yang hendak melaksanakan program itu atau tugas-tugas yang dinyatakan. So, pertama mestilah ada jawatan kuasa kerja dalam program yang tuan-tuan dah bincang, dah cadang dan tuan-tuan dah kenal pasti tadi. So, adakan jawatan kuasa kerja dan tentunya mesti ada matriks tanggungjawab. Apakah tugas-tugas dan peranan yang dilaksanakan, yang bakal dilaksanakan oleh setiap ahli jawatan kuasa kerja. So, mesti ada spesifikasi tugas bagi setiap aktiviti. Baik, pertama tadi saya sebutkan kita harus ada jawatan kuasa kerja, kita ada matriks tanggungjawab dan spesifikasi tugas setiap aktiviti. So, 3 perkara itu sangat penting. Bila kita dah kenal pasti ketiga-tiga tadi, kita buatlah anggaran kos bagi setiap projek yang kita cadangkan. Projek yang tuan-tuan cadangkan, yang tuan-tuan pilih untuk dinyatakan dalam penulisan ini, nyatakan apa anggaran kosnya. Itu adalah dalam do. Dah selesai, nyatakan itu. Yang ketiga, bagi peringkat 3 iaitu pengawalan projek. Apa saja program yang kita laksanakan, kita mesti ada satu aspek pengawalan, iaitu kita cek dia, kita pantau dia, adakah objektif yang kita nak capai itu boleh tercapai. So kita lihat sama ada strategi yang kita gunakan itu betul dengan kaedah-kaedah pengawalan. Kita lihat jadual-jadual pengawalan projek. Contohnya biasa dibuat oleh pihak korporat, dia buat 3 bulan sekali. Suku tahun pertama, suku tahun kedua, suku tahun ketiga dan akhirnya suku tahun yang keempat. Dia buat 3 bulan sekali dalam masa 12 bulan itu. Jadi kita kena buatkan satu senarai semak sama ada apa yang kita rancang itu kita laksanakan. Dalam TS25 kita didedahkan dengan penggunaan OPPM, One Page Project Manager. Kita dah didedahkan dan kita tahu bahawa OPPM adalah satu alat pengurusan yang sangat berkesan bagi kita mengawal objektif, bagi kita mengawal perbatuan, carta perbatuan kita atau jadual takwim yang kita dah tetapkan. Kita juga boleh pantau sejauh mana telah dilaksanakan dan kos yang kita gunakan juga dapat dikawal dengan baik. Kemudian andai kata tuan-tuan ada alat-alat selain daripada OPPM yang berkesan untuk mengawal program yang tuan-tuan telah laksanakan, silakan. Kita boleh menggunakan alat-alat yang lain yang berkaitan. Contoh yang biasa dibuat ialah tentang kita gunakan canvas ya. Canvas Blue Ocean Strategic pun kita boleh gunakan dengan melihat kepada star rating ya. Baik. Selepas itu untuk kita cek, untuk kita pantau dan kita kawal bahawa program yang kita buat berada pada track yang betul, maka kita lihat kepada
perubahan, itu sama ada sebelum, selepas, dan paling penting ialah penambahbaikan bagi setiap apa yang telah kita pantau dan kita lihat tadi. Baik tuan-tuan, kita dah selesai peringkat 1, peringkat 2 dan peringkat 3. Now kita pergi kepada peringkat 4, iaitu tentunya ialah refleksi, iaitu action. Itu peringkat 4, bahagian penilaian dan refleksi. Di situ tuan-tuan kena ingat kepada cari kantin. Ingat tak dulu masa dalam kursus TS25 kita kata cari kantin, cari KANTIN, iaitu cari data, kumpul data, analisis data, bertindak atas data itu. Itu semua adalah di bawah interpretasi data. Jadi tuan-tuan dah lihat itu. Yang kedua, lihat kepada impak dan keberkesanan program yang kita buat. Sama ada daripada segi outputnya dan outcome-nya. Itu kena jelas bahawa sebab kita nak sharekan, kita nak kongsikan program ini, kawan-kawan kita, rakan-rakan kita di luar sana ingin melihat apakah keberkesanan program kita dari aspek output dan outcome. Dan akhir sekali ialah untuk peringkat 4 ini ialah implikasi dan cadangan penambahbaikan. Tentunya mana-mana program, mana-mana projek mempunyai kelemahan di sana sini, kekurangan, itu adalah satu perkara biasa, tetapi yang pentingnya tuan-tuan harus tahu ada tindakan penambahbaikan atau follow up and follow through. Akhir sekali rakan-rakan ialah penutup. Bagi penulisan atau format penutup ini, tuan-tuan harus meletakkan harapan, meletakkan rumusan dan cadangan kepada apa yang telah kita laksanakan. Ramai rakan-rakan kita yang hendak meneruskan program ini, dan bagi siri penerusan itu tentunya dilihat dalam penutupan. Dan sekali seperti yang saya sebut ialah senarai rujukan. Tuan-tuan letaklah senarai rujukan agar dapat memperlihatkan bahawa program ini, projek ini adalah dalam bentuk akademik dan bukannya sekadar satu judgement atau pemikiran tuan-tuan semata-mata. Jadi tuan-tuan, saya fikir untuk peringkat awal ini, bagi setup atau main setting apa yang tuan-tuan nak menulis, apakah bahannya, semua telah saya nyatakan. InsyaAllah bahan ini kita akan edarkan kepada tuan-tuan, bagi tuan-tuan teliti dan ikut setiap satunya, agar dalam penulisan nanti kita dapat bukukannya dan dapat menghasilkannya dengan penulisan yang hebat. Rakan-rakan sekalian, tadi saya dah menerangkan tentang bagaimana penulisan amalan terbaik TS25. Kali ini saya akan turunkan format penulisan amalan terbaik itu dengan lebih detail lagi melalui rangka atau kerangka penulisan yang teratur agar tuan-tuan dapat menulisnya dengan lebih tersusun. Baik, kalau tuan-tuan lihat dalam jadual yang saya paparkan ini, kita akan pecahkan format penulisan itu dalam 3 bahagian atau 3 kolom. Pertama, kita ambil tajuk ataupun yang pertama ini tajuk dalam perkara yang perlu ada. Kemudian apakah aspek dan hasilnya, dan bilangan muka surat atau laporan. So untuk bahagian 1, format laporan amalan terbaik yang mesti ada ialah 1 kan, tajuk tadi. Jadi dalam tu kita turunkan apa peraturan atau format tadi dalam bentuk aspek. Kita tulislah begini, menggunakan tulisan Arial bersaiz 12 point, maaf saya. Perlu ada nama pengarang, nama pegawai SI partners, kemudian jumlah muka surat. Tak ada kan? Tak ada, kita tinggalkan, atau kita boleh buat dash macam tu sajalah. Jadi bila kita nak tulis nanti, kita tahu bahawa bila kita nak tulis tajuk, ini adalah aspek-aspek yang kita perlu ambil berat dan ambil maklum. Yang kedua berkaitan dengan abstrak. Kan saya dah sebut tadi, abstrak ada beberapa
formatnya. So kita tulis dulu abstrak, memuatkan huraian singkat dan sebagainya. Apa yang perlu ada? Pertama, latar belakang, amalan program, kenyataan masalah, cabaran, objektif, semua di sini. Kemudian apa dia punya spacing, abstrak dan sebagainya. So bila tuan-tuan tulis nanti abstrak bagi kajian dan bagi program tuan-tuan, letakkanlah apa latar belakang amalan tu. Tulis apa latar belakangnya, apa kenyataan dan seterusnya, apa cadangan penambahbaikan. Jadi bila ada kerangka sebegini tuan-tuan sekalian, kita tidak akan tercecer apakah perkara yang mesti ada dalam penulisan untuk bahagian abstrak. Yang ini pula perkara yang harus diambil beratlah, harus diberikan tumpuan, iaitu spacingnya, spacingnya abstrak, spacing mesti single. Kalau penulisan dalam format penulisannya dia mesti berapa? 1.5 poin. Kemudian abstraknya apa? 100 hingga 250 patah perkataan, kata kunci tidak lebih daripada 4. Apa kata kuncinya? Kita dah tulis itu apa kata kuncinya. Jumlah muka surat tidak diambil kira. Jadi dalam katalah abstrak tuan-tuan, satu kan muka surat, hanya satu muka surat, tidak boleh dikira sebagai jumlah muka surat dalam penulisan tadi, iaitu lebih kurang dalam 10 hingga berapa tadi, 15 muka surat kan. Jadi kalau jadi abstrak tu tidak boleh dikira sebagai salah satu daripada muka surat. Baik, seterusnya ketiga. Tadi kita dah kata tajuk yang pertama, yang kedua ialah abstrak, kemudian yang ketiga ialah profil sekolah atau latar belakang sekolah. Nyatakanlah apa profilnya, apa latar belakang sekolah tuan-tuan, apakah data, tools, KPI yang mesti digunakan, kemudian bilangan muka surat separuh. Okey. Baik. Lepas tu dalam penerangan saya tadi, saya kata ada berapa? Ada 4 kan? 4 aturan yang kita kena ikut ketika kita menulis. Baik, yang pertama ialah plan ataupun perancangan. Di situ kita tulislah untuk perancangan, mengenal pasti cabaran bagaimana, apa di masalah, isu 1, kemudian 2, menentukan punca masalah. Ketiga, menentukan projek atau program, keutamaan, senarai projek, pilihan, matlamat dan objektif projek, program, spesifikasi projek. Yang kelima dan akhir sekali, struktur kerangka kerja. Baik, dalam struktur kerangka kerja kita tahu kan, dalam standard 1.1.2 kita ada rancangan pemajuan sekolah, betul? Dan dalam rancangan pemajuan sekolah, di dalamnya terkandung ialah pelan strategi, pelan tindakan dan pelan operasi. Di sini kita letakkan di manakah letaknya program yang nak tuan-tuan tulis. Adakah ia di bawah pelan strategik atau pelan tindakan atau kerangka kerja atau operasi. So dalam TS25, bezanya dengan perancangan sekolah-sekolah biasa, ia disebut sebagai pintas. Jadi pintas itu ialah pelan intervensi. Sekolah TS25 tu ia menggantikan kepada pelan tindakan atau pelan taktikal dalam rancangan pemajuan sekolah. Kita tahu pelan strategik itu ialah pelan yang kita rangkakan atau kita bina dalam 3 atau 5 tahun. Tetapi pintas ialah pelan yang kita rangka dalam masa 1 tahun. So dia sama macam pelan tindakan atau pelan tahunan sekolah. So sekolah akan buat pintas setiap tahun kerana ia adalah pelan tahunan atau pelan tindakan. So apa kerangka kerja yang tuan-tuan buat berdasarkan kepada program yang nak ditulis tadi. Kerangka kerjanya apa? Jadual yang berkaitan. So di sini untuk hasilnya tuan-tuan perlu menggunakan tools yang bersesuaian, contohnya PDCA, Diamond 9, DMAC dan sebagainya lah. Atau apa saja tools untuk memastikan apa yang kita rancang itu kita dapat laksanakannya dengan betul dan menepati kepada objektif yang disasarkan.
Okey, yang kemudian di sini ialah bilangan muka surat lebih kurang 5.5 muka surat. Jadi tuan-tuan dah nampak kan macam mana perancangan muka surat berdasarkan kepada apa yang hendak kita tulis. Baik, peringkat yang kedua ialah pelaksanaan. So selepas kita rancang, kita laksanalah. Seperti yang telah saya terangkan yang dalam penerangan yang awal, kita mesti ada beberapa perkara dan ini kita turunkan dalam bentuk jadual iaitu jawatan kuasa kerja, matriks tanggungjawab, spesifikasi tugas, setiap aktiviti, anggaran kos projek program. So di sini tuan-tuan harus menunjukkan carta alihnya atau proses kerjanya. Tunjukkan satu dalam bentuk grafik atau dalam bentuk carta alih, sesuailah ataupun selesa di mana tuan-tuan rasa suka untuk gunakan, dan hakikatnya memang tuan-tuan gunakan alat kualiti ini. Kemudian senaraikanlah jawatan kuasa dan spesifikasi tugas masing-masing atau kita panggil sebagai job description atau deskripsi tugasan masing-masing. Di sini kita anggarkanlah dalam 3 muka surat atau 4 muka surat. Bergantunglah kepada bagaimana spacing atau ruang muka surat yang tuan-tuan ambil. Baik, yang keenam ialah pengawalan projek atau program. Ini saya sebutkan ini dalam peringkat 3 iaitu kita cek, kita kawal, kita pantau. Di sini kita gunakan penentuan strategi dan kaedah kawalan lah apa yang tuan-tuan nak gunakan. Jadual pengawalan projek berdasarkan kepada 3 bulan yang telah saya sebutkan penerangan yang lepas. Kemudian senarai semak. Apa senarai semak yang kita gunakan? Kita gunakan OPPM biasa, kita gunakan OPPM yang telah pun kita terangkan dalam modul 2 untuk TS25. OPPM ni sebenarnya foundernya daripada Harvard Business of School, Clark Kimballman, dia ni yang founder kepada OPPM ini, dan di masa untuk manajemen dan pengurusan mana-mana organisasi lah termasuk sekolah, ataupun tuan-tuan bolehlah gunakan instrumen-instrumen lain seperti checklist dan sebagainya. Di sini perkara yang penting ialah tentang yang nak kita bagaimana kita boleh terjemahkan untuk peringkat kawalan ini, gunakan data ataupun alat-alat kualiti yang lain dan juga KPI. Di sini kita jangka dalam lebih kurang 2 muka surat atau 3 muka surat. Baik, yang ketujuh ialah penilaian dan refleksi, iaitu kita dah sampai kepada keberhasilan. Jadi di sini tuan-tuan dah sampai kepada peringkat check. Okay, dalam PDCA dah sampai check, iaitu kita analisis data. Saya dah sebutkan dalam kursus kita yang lalu, kita dah ringkaskan dalam interpretasi data. Kita kata cari kantin kan, ingat dulu apa sinonim maaf saya akronim daripada cari kantin itu. Cari itu cari data, K itu kumpul, AN tu kantin, AN tu analisis, TI tu kita bertindak dan kita nilai. So itu adalah dalam interpretasi data. Kemudian kita lihat pula yang kedua, impak dan keberkesanan projek atau program amalan terbaik yang kita sarankan itu dalam penulisan kita. Kita lihat inya melalui impaknya, melalui output, iaitu keberhasilan yang terdekat dan juga outcome keberhasilan jangka panjang. Dan akhir sekali tentunya implikasi daripada program ini dan projek ini, dan kaitkannya lah dengan KRA yang 4 itu yang tuan-tuan pilih dalam pintas tuan-tuan. Tentunya sekali lagi aspek atau hasil yang kita nak kita dapat lihat melalui data. Kita gunakan apakah alat kualiti yang kita gunakan dan adakah KPI atau KRA yang kita nak itu tercapai. Di situ lebih kuranglah tuan-tuan dalam 2 muka surat, 3 muka surat bergantunglah kepada bagaimana penulisan tuan-tuan. Baik. Masih lagi dalam check, iaitu dalam follow up and follow through, iaitu penambahbaikan. Ini dalam Kaizen biasanya kita buat penambahbaikan iaitu laporan perubahan dan penambahbaikan. Perubahan tentunya
before and after, sebelum tuan-tuan buat program ini dan selepas tuan-tuan buat program ini, dan hasilnya tentulah tadi saya sebut dalam output dan outcome. Dan penambahbaikan, tadi kan saya ada sebutkan, ada bila kita buat program, di mana-mana kita akan terlihat kekurangannya, kelemahan. Di situlah ada ruang penambahbaikan untuk kita tambah baik program tuan-tuan. Sama ada kita reduce di mana-mana atau kita upgrade yang di mana-mana. Dan hasilnya tentu sekali lagi kita perlukan data dan alat kualiti. Di dalam tu kita gabungkan tuan-tuan untuk penambahbaikan dan kita buat rumusan dan refleksi. Rumusan, refleksi, penutup itu adalah rumusan daripada awal hinggalah akhir apa yang tuan-tuan buat. Tentunya ia datang daripada hati tuan-tuan sendiri. Apa harapan tuan-tuan terhadap program ini? Tentunya tuan-tuan nak sustainnya atau membuat penambahbaikan dan sebagainya. So, refleksi diri sendiri juga amat penting dalam penulisan ini sebagai rumusan. Di sini antara penambahbaikan rumusan bolehlah kita anggarkan lebih kurang dalam 2 muka surat. Akhir sekali untuk penulisan, kita tidak boleh tinggalkan rujukan. Seperti saya sebutkan, rujukan ini merupakan satu evidence yang menunjukkan bahawa tuan-tuan membuat ini berdasarkan kepada pembacaan daripada jurnal, daripada buku ataupun kajian-kajian lampau dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sekiranya tuan-tuan buat itu tanpa rujukan, tidak ada masalah. Tetapi paling tidaklah saya nasihatkan ada juga bacaan-bacaan melalui Google, ya, yang saya fikir bacaan itu perlu untuk memantapkan lagi hasil program ataupun projek tuan-tuan. Dan sekiranya ada rujukan itu, hendaklah ditulis dengan menggunakan format APA, iaitu dalam versi 6. Walau bagaimanapun, rujukan ini tidak dikira sebagai jumlah muka surat penulisan tuan-tuan, ya. Baik, untuk aspek teknikal, ingatkan kembali, teknikalnya tentulah dalam bentuk teknikal penulisan. Contoh saya sebutkan dalam awal tadi, Arialnya, maksud saya jenis penulisan ialah Arial 11, langkau 1.5, margin left di kirinya ialah 5 cm, di kanannya 4 cm, di atasnya 4 cm dan bottomnya 4 cm. Dan yang paling akhir tetapi paling penting ialah tarikh untuk kita menghantar penulisan itu, iaitu selewat-lewatnya pada atau sebelum 29 Oktober 2020. Kita kursus 26, 27, 28. Kita harap selesai kita berkursus pada 29 kita dah boleh hantar bahan tersebut kepada rakan elit masing-masing. Jadi secara detailnya saya dah terang dalam bentuk format, tetapi di sini saya sebutkan sekali lagi jumlah muka surat hanyalah sebagai panduan. Tetapi saya fikir janganlah terlalu sikit dan janganlah terlalu panjang. Kalau boleh lebih dalam sehelai 2 muka surat, dan kalau boleh janganlah kurang, ya, kerana nanti konten penulisan atau apa yang tuan-tuan nak tulis tu kurang pula penjelasannya. Okey, di sini saya tunjukkan contoh projek yang telah pun ditulis, ya. Ini tajuk projeknya projek transisi kerjaya menanam pokok pitaya. Tuan-tuan lihat, ya, daripada latar belakang dia buat begitu. Tulis. Ini semua konten yang telah disebutkan dalam format itu. Kalau puan-puan, tuan-tuan sekalian ikut, maka setiap perenggan itu berdasarkan kepada yang ini,
Sekejap. Kepada inilah penulisan ni tadi, perancangan daripada 1 sampailah nombor 6 ini terkandung dalam yang pertama ni, latar belakang. Okey, maksudnya di sinilah permulaan tu. Ini perancangan ni tadi. Maaf saya, yang perancangan projek ni tadi, yang tadi 1 hingga 6. Jadi di sini dia letakkan ni, A1 mengenal pasti masalah, A2 mengenal pasti punca masalah. Ya, dia tulis, digunakan apa ni? Ini adalah Raja Ishikawa digunakan. Masukkanlah dalam ni. Ni nampak ni Raja 1, gambar Raja sebab akibat Ishikawa. Tuliskan. Kemudian A3 pula. Ini masih lagi peringkat 1 kan, perancangan. Menyenaraikan projek pilihan. Ini dia senaraikan ni. Projek pokok pitaya, cross stitch, projek graf tangan daripada kulit telur. Tapi akhirnya menanam pokok pitaya, ya. Matlamat projek, objektif projek, struktur pecahan kerja, ada work breakdown structure ni kan, dia tunjukkan. Ini dia buatlah macam mana nak memulakan projek menanam pokok tu daripada satu-satu ni. Satu dia jelaskan. Ini Raja 2. Tadi Raja 1 kan susun Raja 2. Struktur pecahan kerja projek transisi kerjaya. Macam mana dia buat. Sangat berstruktur kan. Lepas tu dia terangkan. Setiap satu raja ni tuan-tuan kena terangkan lah. Kalau tidak nanti dalam penulisan kita tak faham kan. Ini jadual 1. Jadual pendahulu projek transisi kerjaya. Ya. Ini Raja 3. Kalau tuan-tuan lihat jadual ni dia tulis di atas, tapi raja dia tulis di bawah. Ini dia buat pula Raja 3 ini Raja jaringan kerja. Ini sepatutnya dia Raja 4 ni kan. Adalah tertinggal. Ini Raja 4. Dia sambung daripada sinilah. Okey, Raja 4 jaringan kerja bahagian 1, Raja 5 jaringan kerja bahagian 2, projek jaringan 4. A8 di bahagian mana tadi? Masih lagi perancangan, peringkat 1 ya, perancangan, indikator prestasi. Apakah KPI-nya? Menunjukkan indikator prestasi projek. Apa indikatornya? Okey, mesyuarat guru, semua guru hadir, ada jawatan kelas sekolah. Ini semua indikator. Dimasukkan dalam jadual 2. Baik. Sekarang kita masuk kepada B, do pelaksanaan projek. Lihat bagaimana dia buat. B1 dia tunjukkan carta organisasi. Siapa yang terlibat, apa jawatan kuasanya. B2 ialah matriks tanggungjawab. Ini tanggungjawab siapa dan sebagainya. Ini pun kita boleh lihat nanti kalau kita lihat OPPN dalam pengawalan ya. Baik spesifisi tugas, siapa ni penaung ni, apa tugas ni, satu-satu. Detail lah di situ. So, bila tuan-tuan buat macam ni, dia memberi panduan kepada sekolah lain untuk melihat, kalau kita nak buat, ini adalah tugas-tugasnya. B4 masih lagi dalam bahagian pelaksanaan anggaran kos. Kemudian sumber kewangan, jadual kerja projek. Sampai di sini jadual kerja projek. Ini bahagian pelaksanaan. Sekarang kita pergi kepada peringkat C, iaitu check. Betul? B dah selesai, D dah selesai, do. Now kita pergi kepada check C, iaitu kawalan projek. Bila kawalan projek, dia turunkan jadual 5 perkembangan pokok. Nampak dia buat tu ya. Kemudian jadual 6 turunkan lagi dalam bentuk jadual. Kemudian di sini mereka tak gunakan OPPM kerana mereka menggunakan checklist senarai semak. Dia tak gunakan OPPM. Tak ada masalah. It's okay. Tuan-tuan pilih sendiri alat kualiti mana untuk mengawal. Yang penting ada ciri-ciri kawalan di situ. Yang keempat ialah action, refleksi projek. Action tu pertama pengetua ini dia melihat kepada penilaian dan analisis, kemudian dia pergi kepada penambahbaikan ya. Ini gambar-gambar lah kita turunkan sumber gambar dan sebagainya. Tunjuklah gambar disusun dengan cantik, kemas ya, menunjukkan apa yang telah berlaku di peringkat
sekolah untuk melaksanakan program. Dan sekali jangan lupa ya, iaitu reference menggunakan APA ya, version 6. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya fikir saya telah selesai dalam format penulisan. Saya harap sekiranya penerangan ini tidak jelas, tuan-tuan refer kepada rakan elit masing-masing untuk membimbing penulisan ini. Saya percaya rakan elit tuan-tuan akan membimbing sehinggalah tuan-tuan mahir dan dapat menghantar penulisan ini, dan akhirnya kita di peringkat Negeri Johor dapat menghasilkan penulisan amalan terbaik yang terbaik. Sekian, terima kasih daripada saya. Selamat menulis dan selamat berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.